Puan Jelida, Betul, binti Muhammad Yusof ya. Ya, betul. Iaitu penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Bukit Tadum ya. Ya, betul. Ya, itu dia. Jadi mungkin ada ucapan selamat pagi kepada pendengar kita Puan. Ada. Ya. Buat semua pendengar Asyik FM, saya Puan Jelida mengucapkan selamat pagi dan selamat berpuasa kepada yang beragama Islam. Selamat mendengar Asyik FM. Ya, okey Puan. Jadi kita teruskan ramai nak berkenal dengan Puan tadi dah cerita Puan ya. Dah tahu. Tapi itulah katanya Puan ni mengajar di mengajar pula. Ya, tapi betul lah di Sekolah Kebangsaan Bukit Tadum ya, Kampung Orang Asli Bukit Tadum. Jadi mestilah orang kata yang mengajar masyarakat orang asli banyak pengalaman Puan. Bagaimana antara salah satu pengalaman Puan? Okey, pertama kali saya masuk ke sekolah ni pada saat 2 Januari 2018, sangat teruja. Sangat teruja sebab satu pengalaman baru bagi saya, dapat mengenali masyarakat temuan khasnya, majoriti di sini, dan terus jatuh cinta lah. Tu jatuh cinta ya? Ya, masyarakat temuan sangat tinggi budi bahasanya. Itu dia. Tapi berbeza masa saya berkhidmat di Jabatan Kebajikan Orang Asli, cikgu di Sekolah Kebangsaan yang di Hulu Selangor menghadapi kesukaran untuk nak bawa mereka pergi sekolah. Bukit Tadum merupakan ni rekod baik dalam kehadiran murid. Memang di peringkat negeri Selangor, selalunya sekolah kami lah yang akan diberi peluang untuk berbicara tentang bagaimana kami menarik minat murid-murid ni ke sekolah. Jadi kehadiran kami memang terbaik. Wah, itu dia. Itu terbaik kita nak dengarkan. Itu jadi berapa lama Puan mengajar di SK Bukit Tadum ni tadi? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga sudah. Wah. Ya, tahun ketiga. Baik. Jadi Puan boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Sekolah Kebangsaan Bukit Tadum ni. Nama dia daripada bukit ni, Bukit Tadum. Itu dia. Boleh. Silakan. Okey. Sekolah Kebangsaan Bukit Tadum ni terletak di Kampung Orang Asli Bukit Tadum, Banting. Okey. Dan sekolah ini dibina pada tahun 1960 oleh penduduk tempatan. Wow. Mereka bergotong royong. Dan pada tahun 1970-an barulah Kerajaan Negeri Selangor beri peruntukan untuk membina bangunan separa batu. Maknanya sebelum tu mereka bersekolah memang hasil daripada orang kampung sendiri. Dan kemudian selepas itu Datuk Batin Jembit, anak Pak Rama ketika itu menghadiahkan tanah lagi, 0.5 hektar lagi tanah untuk pembangunan sekolah ini. Pada tahun 1986 barulah Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan peruntukan sebanyak RM38,000 untuk membina bangunan tambahan, bangunan separa batu yang ada sekarang. Dan untuk pengetahuan semua, sekolah ini merupakan sekolah untuk murid-murid Bukit Tadum dan juga penduduk-penduduk asli di Kampung Paya Rumput, Kampung Mutus Tua dan Kampung Bukit Sertang. Walau bagaimanapun, ada juga murid-murid Melayu yang bersekolah di sini. Dan kebanyakannya rumah mereka berdekatan di sini. Itu dia. Jadi baguslah mereka sekolah bercampur macam saya dulu lah, sekolah bercampur. Okey Puan, jadi boleh kongsikan pencapaian akademik dan kurikulum ya SK Bukit Tadum sepanjang 2019 Okey. Boleh. Alhamdulillah. Saya berasa begitu bersyukur kepada Ilahi kerana pada tahun 2019 terlalu banyak peningkatan pencapaian yang begitu membanggakan warga SK Bukit Tadum. Makluman para pendengar semua, keputusan UPSR 2019 SK Bukit Tadum sangat membanggakan. Terharu ni. Nak meniti saya mata rasanya. Yes, itu memang harapan seorang tenaga pengajar. Memang itu harapannya. Ya, betul. Ya. Okey. Sebab pada tahun 2019 kami dapat anugerah lonjakan sarjana daripada PPD daerah Kuala Langat kerana peningkatan mendadak
menguasai tahap minimum UPSR kami. Kalau 2018 peratus lulus 16.6% saja. Tetapi meningkat kepada 77.8% pada tahun 2019. Besar tu peningkatan tu. Betul. Jadi bila dapat anugerah lonjakan sarjana dan diberitahu pula kami mendapat tempat kedua dalam daerah Kuala Langat. Di belakang kedua. Tempat kedua di belakang SK Sungai Kelambu. Dan ini memang pencapaian yang begitu besar. Tahniah untuk warga Bukit Tadum, untuk guru-guru yang bertungkus lumus, pentadbir, orang kampung. Memang tak terucap rasanya. Kalau tanpa usaha bersama-sama kan kita tak dapat capai pencapaian yang begitu gemilang. Ya, betul. Saya gembira mendengar itu, cikgu. Ya, betul. Dapat saya punya rasa macam dapat buktikan yang SK Bukit Tadum, warga Bukit Tadum sebenarnya memang hebat. Jadi kalau perhatikan daripada segi sukan pun begitu juga ya. Betul. Alhamdulillah. Dalam bidang sukan juga 2019 kami masuk banyak penyertaan ya dalam catur, bola baling, rugby, bola jaring. Dan yang paling manis sekali apabila SK Bukit Tadum melahirkan jaguh pecut Selangor. Sampai ke peringkat kebangsaan, pelajar kita, adik Nabila, meraih pingat perak di kejohanan kesemua peringkat kebangsaan 2019 yang diadakan di Bukit Gambang. Peringkat negeri Selangor dia memang menang lah. Kan, bawa ke kebangsaan, ditewas di akhir tu dengan atlet dari negeri Perak. Tapi kami reda lah sebab dah begitu tinggi pencapaian tu. Betul. Pasukan bola baling kami pun dapat nombor 3 peringkat negeri Selangor. Itu buat julung kali kami menyertai. Asal sebagai pendedahan kepada murid-murid. Tapi alhamdulillah hingga ke separuh akhir memang pengalaman yang indah untuk anak-anak Bukit Tadum ni. Sebab tu rasa macam sayang sangat dengan dia orang ni. Ya, itu dia. Beruntung murid-murid dia dapat cikgu yang menyayangi pelajar dia. Ya. Sebelum saya terlupa. Yang paling indah sekali pasukan bola jaring bawah 10 tahun SK Bukit Tadum menang tempat kedua, masuk final. Di pertandingan MSSD bawah 10 daerah Kuala Langat 2019. Ini juga penyertaan kami kali pertama. Dan siapa sangka sekolah kecil waktu itu bilangan murid 74 orang, belum lagi bagi lelaki perempuan, dapat mara ke final. Wah, tu dia. Dia dapat mara ke final dan dalam pertandingan akhir tu seri pula. Seri pula membawa kepada masa tambahan. Memang epik sangat. Kalau kita lihat epik sangat pertandingan tu. Dan walau bagaimanapun kami akurlah, kami tewas 2 jaringan dengan SK Jenjarum. Dan tapi yang paling hebat apabila pemain kami adik Zaini Arisa, anak Hadi, anak Tok Batin tu. Tok Batin. Batin Hadi. Anak Batin Hadi. Dinobatkan pemain terbaik kejohanan. Memang pencapaian yang begitu tidak disangka. Saya sendiri tak sangka sebab kali pertama, tapi itulah. Tapi semangat juang anak-anak ni sangat tinggi. Sebenarnya daripada perlawanan akhir tu akak dah cakap dengan dia orang, kita kalah pun tak apa. Tapi dia orang cakap, cikgu, jangan cakap macam tu. Baik, pemain tu lebih semangat. Cikgu, jangan cakap macam tu. Kami boleh buat, cikgu, kami cuba. Pada masa tu akak rasa macam dah nak mengalah lah kan. Tak kisahlah dah masuk final. Tapi itulah akhirnya tambah masa. Memang kenangan yang paling indah yang tak mungkin akak dapat lupakan sepanjang akak bergelar seorang guru. Itu dia. Okey, itu dia kenangan tak dapat dilupakan ya. Baik, cikgu, jadi kita sedia maklumlah ya, kita kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan ya.
Jadi saya rasa cikgu pun tidak dapat mengajar, betul Betul. Jadi bagaimana orang kata cara nak terus menyampaikan pendidikan itu dalam tempoh PKP ni, sepanjang PKP ni, kepada anak-anak macam korang asli, supaya dia tidak ketinggalan dari segi pendidikan mereka? Ya, betul. Memang bila awal PKP ini diumumkan, saya dan para pentadbir itu, guru besar semua terus berbincang apakah langkah yang sesuai. Kami berbincang dalam grup WhatsApp bersama semua guru-guru sekolah, memilih medium yang sesuai untuk anak murid. Memandangkan capaian internet di kawasan kami agak slow, apatah lagi murid-murid yang boleh akses dengan internet sangat minimum. Jadi kami memilih untuk menyediakan lembaran kerja untuk semua murid pada ketika itu. Jadi guru-guru yang dah balik ke Kedah, ke Kelantan, yang dah berada jauh, tak boleh datang ke sekolah. Yang boleh datang hanya pentadbir saja. Dalam fail, tulis nama, tulis kelas, supaya semua murid dapat kerja. Dan Puan Marwini orang asal di sini. Jadi dia boleh akses dengan murid senang. Dia yang bawa fail tu naik motor pergi ke setiap rumah anak murid. Serahkan sendiri fail itu kepada anak murid dan ibu bapa. Dibantu juga dengan YDP PIBG, Cik Jasmi bin Bai, pergi pusing kampung bagi murid-murid kerja tu. Dan yang jauh sikit, macam pergi Mutus Tua dan Paya Rumput, akak sendiri yang pergi, serahkan kepada anak murid. Yang itu untuk worksheet itu untuk PKP 1 sehingga PKP 2. Jadi walau bagaimanapun ada cikgu-cikgu yang mengajar guna WhatsApp, tapi tak ramai lah, 40% saja murid yang dapat terlibat. Kan sebab kekangan untuk akses internet. Dan worksheet yang dah diberi itu, ibu bapa perlu hantar ke sekolah untuk ditanda oleh guru-guru. Dan Alhamdulillah, Kak bersyukur sangat. Tak tahu nak cakap macam mana, rasa nak peluk semua orang. Sebab ibu bapa memang hantar kerja anak-anak yang dah siap tu ke pondok jaga. Memang mereka hantar, dan akak rasa nak menangis bila tengok banyaknya diorang buat. Maknanya diorang buat apa yang kita buat tu, diorang buat. Ini membuktikannya orang asli sekarang dah sedar tentang kepentingan pendidikan. Kalau ada yang berani cakap diorang tak nak belajar tu, mari sini jumpa akak. Okey. Dan untuk selepas sambung lagi PKP ni, kami mula memikirkan cara yang lebih baik, iaitu dengan bantuan PIBG dari segi keuangan. Pihak sekolah telah pun membeli set buku latihan untuk setiap murid, merangkumi semua mata pelajaran. Dan program itu kita panggil macam-macam program bantuan sekolah kepada masyarakat tu kami buat di Dewan Orang Kampung, memandangkan premis sekolah dah tak dibenarkan untuk orang ramai datang. Jadi dengan bantuan Tok Batin, Hadi, Cik Jasmi, semua bantuan tu kami serahkan di Balai Raya Kampung, dan ibu bapa datang ambil. Hari tu termasuk juga sedikit bantuan makanan daripada Puan Guru Besar sendiri diagihkan kepada murid-murid yang perlu. Maknanya buku-buku tu semua dah sampai kepada murid-murid kami. Dan saya pun dah beritahu kepada ibu bapa, apabila siap je bolehlah hantar ke pondok jaga untuk semakan guru-guru. Itu dia. Okey, baik. Jadi Puan sudah pun bersedia untuk sesi persekolahan pasca PKP ni? Dah sedia ya, semua dah sedia dah dengar tadi? Ya. Sebenarnya dari awal lagi Jabatan Pendidikan Selangor dah memberi arahan, memberi panduan kepada pihak sekolah supaya bersedia dengan pasca PKP ini. Dana pun dah diberi, macam sekolah kami dapat dalam 1,600 untuk pembelian hand sanitizer, topeng muka, pengimbas suhu, sabun tangan semua. Maknanya daripada kementerian dah ada dana tu. Dan pihak sekolah memang andai diumum saja 2 minggu lagi sekolah nak buka, kami akan pastikan premis dalam keadaan bersih dan selamat.
Kemudian laluan sahala juga untuk memastikan kita punya jarak sosial tu dapat diteruskan. Penjarakan tu, jadi kita akan buat laluan sahala ke kantin, ke tandas dan sebagainya supaya murid tidak bertembung. Semua tu dah ada, langkah-langkah itu dah ada, hanya menunggu masa saja. Jadi untuk ibu bapa di sana jangan risau sekiranya kerajaan mengarahkan sesi persekolahan bermula, bermakna kami semua sudah bersedia untuk memulakan sesi persekolahan dan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, itu dia. Jadi jangan risau ya kepada ibu bapa ya. Betul, jangan risau. Baik, jadi baru ni kita tahu Menteri Pendidikan ada mengatakan bahawa UPSR dan PT3 dibatalkan untuk tahun 2020 ni. Jadi ialah sebagai seorang tenaga pengajar mesti ada nasihat kepada calon UPSR dan juga PT3 2020 ni. Macam mana tu? Ya, betul. Kementerian membatalkan peperiksaan tu berdasarkan kajian dan penelitian yang mana aspek keselamatan anak-anak menjadi keutamaan. Jadi kita kena akur. Sebagai seorang guru yang mengajar tahun 6, sebenarnya memang ada sedikit kecewa pada awalnya sebab mungkin tiba-tiba murid tak ambil periksa. Tapi bila difikirkan balik, kerajaan pun mengumumkan akan mengadakan satu mekanisme yang terbaik untuk penilaian murid ni, murid tahun 6 dan murid tingkatan 3, ada satu mekanisme. Jadi kita tak perlu risau. Apa yang kerajaan KPM akan laksanakan ini adalah bagi memastikan sesi persekolahan pada tahun depan dapat berjalan lancar. Dan cikgu-cikgu pastinya akan didedahkan dengan mekanisme penilaian baru ini, dan kami akan berusaha memastikan pelajar tahun 6 dan tingkatan 3 bersedia menghadapi bentuk mekanisme penilaian yang akan dilaksanakan. Dan anak-anak jangan risau. Sebenarnya tuan-tuan pendengar semualah, sebenarnya kita belajar ni untuk menuntut ilmu kan, bukan semata-mata untuk peperiksaan. Ni nak cakap dalam dialek temuan sikit boleh? Boleh, silakan. Belajar untuk ilmu, bukan untuk peperiksaan. Kita ni kan, kita belajar ni bukan nak amin peperiksaan saja. Betul tak? Boleh. Itu kena dah tu. Boleh. Okey, baik. Jadi akhir kata daripada puan untuk para pendengar Asia FM, terutama sekali kepada pelajar-pelajar orang asli, bukan hanya di SK Tadum tetapi kalau boleh di seluruh Malaysia ni, dalam negara kita ni, untuk pelajar orang asli. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Asia FM kerana sudi menjemput saya bagi memenuhi segmen pada pagi ini. Terima kasih kepada DJ Tugas, DJ Azizi. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama terbaik yang saya terima daripada Tok Batin Hadi Anak Jembik, YDP PIBG Encik Jasmine bin Ban, Puan Mimi Hidayah bin Muhammad Adam, Guru Besar SK Bukit Tadum, guru-guru penolong kanan, guru-guru, staf, ibu bapa, anak-anak, warga Bukit Tadum khasnya, dan seluruh warga Malaysia, seluruh kaum asli di Malaysia, di mana saja anda berada. Ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting. Okay. Dan kalau kita dah boleh buktikan ramai yang berjaya, kenapa tidak kita tingkatkan lagi? Ya, betul sekali. Itu yang kita impikan. Kita kena tingkatkan lagi. Dan saya rasa bersyukur sangat kerana dapat mengajar di sekolah ini, dapat berkenalan dengan kaum asli di Malaysia, dan insya-Allah saya doakan yang terbaik agar kaum asli di Malaysia, tak kira suku kaum Temuan, suku Mahmeri, Jahut, Jakun, akan terus memacu negara ke arah yang lebih cemerlang. Okey, dan untuk pendengar-pendengar Asia FM, kita mesti menang lawan COVID-19 ini. Ya, betul. Kita mesti menang. Ya.
kita Betul. jaga kita. Ya. Kita jaga kita ikut. Jangan, walaupun PKP dah bersyarat, jangan ingat kita dah bebas. Kita kena pastikan kita menang. Betul. Kita sama-sama dan insya-Allah kita beroleh kemenangan. Dan akhir kalam dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik. FM, jangan serik nak undang akak lagi. Tidak. Okey. Baik. Selamat menjalani ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Itu saja. Baik, terima kasih atas perkongsian itu. Sama-sama. Baik, itu dia. Terima kasih kepada Puan Jilida binti Muhammad Yusof, itu penolong kanan pentadbiran SK Bukit Tadam, Kampung Orang Asli Bukit Tadam, Banting, Selangor. Ya, tidak berkongsi tentang pengalaman dan juga berkaitan dengan hal PKP, ya, bagaimana masyarakat orang kita, pelajar orang kita dan di sekolah pun katanya semua bagus-bagus dah pun sedar, ya, pentingnya pendidikannya. Jadi macam ayat kita biasalah, ya. Kalau kita berjaya, ya, pasti orang akan segan dengan kita, ya. Berjayanya orang asli pasti disegani. Jadi itulah, ya, ilmu, Selamat adik-adik kita. Semoga ilmu berjaya nangnya, ya. Kedah Emlina Bulan Cinta by the by Asyik FM.